Okay, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, kita sambung hari ni. Kita bagi Kak Naili dulu kan? Kak Naili masuk first tadi. Saya buka sekejap Quran. Okay. Okay Kak Naili, boleh start? Ayat 12 dia. Ayat 12, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Kak Naili, cuba ulang lagi sekali dekat fama rabihat tijaratuhum hadu. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okay. فما ربحت. Baru dia nampak huruf ha kan? Okay. Terima kasih Kak Okay, Naili. terima kasih. Sama. Okay. Kak Zai. Saya Ustazah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lagi sekali Kak Zai. Dekat innama tu tak cukup. Dengung 2 harakat. Mula dapat innama Ustazah. Boleh? Innama nahnu mustahzi'un. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Zai. Kamu sudah. Okay, next Akmal. Akmal unmute Okay. Dah start baca ke tadi? Belum lagi, berbismillah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dekat bismillah tu kan, dia kan bismillah ni kan dia dikira ayat Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim tu tekanan dekat ra tu kena jelas sebab dia ada sabdu kan kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan Zah. Okey, boleh terus. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Jaga dekat situ kan banyak huruf nipis tu kecuali pada ta dengan kha je. Jadi wa idza jangan wa idza khalau. Wa idza khalau ila jangan ila. Syaya jangan syaya. Dia banyak pengaruh huruf kha dengan ta tadi tu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ulang balik Ustazah. Ulang balik qalu Qalu. Boleh? Qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Lagi syaya jangan sya. Mungkin sebab syin tu Syaya. selalu orang baca kan muncung kan sya kan. Jadi sya lah. Kalau dia Syaya. berbaris atas dia jadi sya. Syaya. Qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Baru dia jelas. Terus. Boleh? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okay. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Hati-hati dia jangan tur. Tur. Dia jangan bunyi kuat sangat qalqalah tur. Jadi qalqalah kan. Ghain tak ada qalqalah. Wa yamudduhum fi tughya ya. Tur ya. Okey, ulang lagi sekali. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi
طغيانهم يعمهون Okey. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Akmal. Okey, nak tanya siapa tadi yang masuk saya tak sempat. Saya tulis je terus. Lepas tu anak si kecil tu dah menangis. iPad ni siapa yang dia guna iPad dulu? Lepas tu baru dia rename saya rasa. Kak Azia Ya Kak. okey okey, alright. Okey, Kak Azia baca. Baca. Okey. Uh-huh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ulang lagi sekali. Nu tu pendek kan? Nu'minu kama. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kat situ ada apa kat belakang? Hamzah kan? Matikan, bunyikan. Dia namakan sebagai tahqiq Hamzah. Jelaskan bunyi Hamzah tu. Amanas sufaha. Mesti bunyi. Okey. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu dia. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. Okey, tak apa, saya minta akak ulang balik dekat wa idza, kha jaga. Wa idza khalau, jangan khalau, khalau. Wa idza khalau tu khalau. Kha bukan khalau. Sebab kha tu huruf tebal kan? Kha tu huruf isti'la. Wa idza khalau. Wa idza khalau. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u Allah, pastikan dia betul-betul dua harakat. Allahu yastahzi'u bihim wa yumudduhum. Yastahzi'u bihim. Sekali lagi tahqiqkan Hamzah. Lepas tu wa yamudduhum. Tadi akak sebut apa tadi? Wa yumud. Lagi sekali. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Ya, pada atas. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dia jangan ya'mahun. Kita rasa betul dah tu ya'mahun. Kan macam ni dia boleh jadi hun. Kalau tengok ha dengan waw ni dia bukan huruf hidung ni. Tapi sebab kita nak pergi nun tu kan huruf lidah pergi ke hidung. Jadi waw tu dia terikut sekali. Ya'mahun. Okay. Mana hu tu dulu lah saya. Hu tu dekat al-jawf. Hu okey. Mula saya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا Nash. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Lagi sekali Kak, kemaskan sikit. Nashtarawud bola, ra tebal, dot tebal. Huda tu berhentikan dengan kadar 2 harakat. أولئك الذين اشتروا الضلالة Bola. بالهدى. Dala dia jadi dha nanti. Nashtarawud bola. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Okey dah Ustazah? Belum lagi. Dia shin tu dia tak berapa tafashi. Nashtarawud bola. Nashtarawud bola. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih, kasih Kak Ustazah. Dia kalimah pada ayat yang ke-16 tu memang kebanyakannya kesilapan kat situ lah. Dia jangkit-menjangkit tu. Ulaikal ladzi kalau ta tu nipis, ra dia ikut nipis. Nashtaraut. Taraut. Bila laju lagi dia cepat pergi dekat nipis ra tu. Ataupun kadang kita baca ra tu nak tebal, ta tu jadi tebal pula. Dot pula jadi nipis. Banyaklah hal dia kan. Okey, baik. Terima kasih banyak Kak. Okey, Kak Fiza. Tu ada 2 orang Fiza. Dah lupa dah saya. Fiza. Ada 2 orang. Ada 2 orang ke? Ke tadi masuk keluar? Keluar masuk tadi dia hilang. Okey lah ni sebab dalam ni ada 2 nama Fiza sebab tadi suami saya yang tulis dulu ni. Ada, mungkin Kak Fiza lah tu. Tadi masuk keluar balik. Okey, Kak Fiza baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم Lagi sekali, syaya jangan syaya. Tu. شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Kak Fiza. Sama. Okey, Kak Nurida. Kak Nurida unmute Dah sudah. Okey. Boleh Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ألا إنهم هم المفسدون. Hello. Halo, Oh, dengar okey tak okey. Ustazah? Dengar. Tadi dia mute sendiri, tiba-tiba dia unmute balik. Oh ya, okay. Okey, nice sekali. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم Dia lagi dengung dia. السفهاء Ala innahum dengung. إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ya. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم Ya. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Kat situ huruf ta tu. Fi tughya. Fi tughya. في طغيانهم يعمهون. Ya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Okey, Kak Norida yang ayat ni tadi dekat ra Lagi sekali, ulaika allazina ishtarawud dhala. Tebalkan ra, tebalkan dha. Tarawud dhala. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى Ya. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak. Okey, Kak Siti Aisyah. Tadi pun masuk awal saya rasa, lepas tu terkeluar balik kan. Kak Siti Aisyah unmute dulu Kak Siti Aisyah. Tak dengar Kak Siti Aisyah cakap. Assalamualaikum Ustazah. Tadi dia Waalaikumsalam. keluar sendiri, lepas tu nak masuk balik punyalah susah. Lain tu kadang-kadang. Ulang-ulang banyak kali tak susah nak dapat masuk. Lain tu dia Yelah. ganggu. Pasal anak pun tengah guna kan, dia tengah ada kelas. Banyak device pakai. Itulah. Okey. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إن ولكن لا يعلمون. فإذا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم
mustahzi'un. Kak Aisyah ulang lagi sekali. Inna ma'akum tu 2 harakat. Ya. Ya. Qalu innama nahnu mustahzi'un. Okay. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma tadin. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih Kak Aisyah. Sangkut sikit. Okey. Tak apa, dengar lagi tu. Okey, baik. Terus Kak Rogayah. Bunda Rogayah. Ya. Bunda Rogayah. Okey, boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Tak dengar sangat, dia putus. Boleh ulang sekali? Qalu. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم Tebal sikit kha. Wa idza khalau ila kha. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Innama dengung. Tak cukup. Ambil sikit dekat qalu. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Ya. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Bonda lagi sekali. Allahu yastahzi'u bihim. Pendek je. Oh, saya panjang kat mana tu Ustazah? Ke line internet ke saya tak pasti. Dia terpanjang U tadi tu. Okey. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Ya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Bonda sebut fama rabihat tija tu cantik ra dia. Jadi ra yang bonda bunyikan tu pergi dekat nashtarud. Macam tu juga sama. Dia tak ada mengurangi kadar ketebalan ra tu. Cuba ulang dekat ulaikal ladzina ishtarawud dhala. Tara. Ulaika allazina ishtarawud dhalalata bil huda. Okey. Okey. Boleh. Boleh? Boleh. Boleh terus? Ustazah? Okey. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih Bunda. Sama. Okey, Kak Sulaimah. Apa khabar Kak? Khabar baik Ustazah. Sihat dah Kak? Alhamdulillah. Hari tu satu family Suami dengan anak yang kena. Kak negatif lah. Kak yang kali kedua negatif. Dua kali negatif lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So semua dah okey lah, dah beransur baik lah. Suami tak okey lagi. Oh, masih dekat hospital. ICU ke apa? Dah boleh balik dah. Oh, boleh balik Cuma dah. Dia jadi nafas tu jadi letih macam tu. Yelah. Dia makan masa lah dia nak pulih tu. Makan masa sikit sebab dia kena kat paru-paru. Yelah. Paru-paru tu. InsyaAllah mudah-mudahan sihat lah. Ustazah tolong doakan ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua doakan. Terima Okey Kak. kasih. Sama. Okey. Kak cuba ya. Okey, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Manan tu dengung sikit. Wa idza qi tu tebal sikit. Wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya. Wa iza lakul lazina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim Ya. qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un. Un tu jangan un. Kalau un tu nanti takut dia masuk hidung. Mustahzi'un. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okey, betul. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dekat ghain tu fi tur ya, jangan tur. Pintu. Tur ya, tur ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey, betul. Ulaika allazina ishtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Sulaimah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, Cikgu Ayu. Next. Okey. Cikgu Ayu unmute dulu. Okey. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Ya. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Ya. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم Ya. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Ya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى Lagi sekali. Nashtarud dolara. Tebal. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى Ya. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Sadaqallahul صدق azim. الله العظيم. Okey. Terima kasih Cikgu Ayu. Cik Taranum lagi. Sama-sama. Okey. Kak Suzana. Ah, Kak Suzana. Unmute. Okay. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak. Okey. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم هم السفهاء Humul mufsidun. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Ya. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس Ya. قالوا أنؤمن كما Anuk tu jangan tekan kuat sangat, nanti dia jadi dalam sangat, jadi ain. Anuk minu kama. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Ya. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Ya. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم Ya. قالوا إنا معكم Apa? قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Ya. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Okay. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Dekat ha tu jangan bunyikan muhtadin.
وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين. Dia tak ada qalqalah. Okey. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Suzana. Okey, ada orang yang tak boleh nak baca. So kita terus pada saya beri penerangan sikit berkenaan ayat yang kita baca hari ni. Boleh beri perhatian. Kalau boleh catat yang mana saya bulatkan ni lah yang berkaitan. Okey, ada bunyi angin lah. Okey, adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ayat yang ke-12. Dengar tak suara saya? Ayat 12 tadi yang saya bulatkan ni adalah pada fa dengan sin. Kadang-kadang tak selesai lagi sifat fa yang kita sebut tu, dia dah nak masuk sin. Contoh, ala innahum humul mufsidu, dia tak habis. Mufsidu macam dia bersandar fa tu pada sin. Habiskan dulu mufsidu. Mufsidu. Sebab dia ada angin kan, gigi atas kena dekat bibir bawah. Humul mufsidu. Nampak muka saya tak? Semua nampak kan muka saya kan? Okey. Satu. Itu yang pertama, mufsidu. Selesaikan fa. Kemudian pada kalimah yang kedua, wa idza qila. Ni. Qila ni maksud qila tu kan telah berkata kan. Jadi kalau kita ubah dia punya sebutan qila, dia jadi kaf. Nanti dia hilang maksud qila. Qala telah berkata kan. Jadi kita kena jaga supaya sebutan tu tak jadi nipis, tak jadi kaf. Okey. Qila. Kemudian tadi semua okey lah. Kita tengok ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau. Kha dengan lam ni dua huruf yang bersangatan perbezaan dia. Kenapa? Kha ni huruf isti'la, lam ni huruf istifal. Jadi kita tak boleh baca wa idza khalau. Dia bukan khalau Kalau khalau kha tu dia jadi kha. Dari sudut makhraj betul. Dari sudut sifat dia kurang tepat. Wa idza khalau mesti tebal satu, lam tu nipis. Ila nipis juga sebab dia istifal ataupun huruf yang tidak mengangkat pangkal lidah. Syaya, jangan disebabkan shin tu kita selalu memuncung bibir kan. Macam tu. Mungkin nak memuncung tu sebab nak mengeluarkan sifat tafashi. Tapi jangan bunyi dia tu mempengaruhi, muncungnya tu jangan mempengaruhi bunyi. Contoh, jadi syaw. Jadi syaw salah lah. Sebab itu istifal juga. Walaupun dia ada sifat tafashi, tapi dia istifal. Sya, bukan syaw. Ila sya, syaya. Jadi bila kita sebut shin tu betul, insya-Allah ya tu mengikut ya. Kalau kita sebut syaw tadi, ditakuti ya tu jadi yo. Syaya. Sudah. Okey, tu hati-hati. Syaya. Kemudian ti itu baru tebal walaupun di bawah sebab ta ni dikategorikan satu huruf yang berat dan kuat sifat dia. Kemudian pada ayat seterusnya ayat 15 saya ada bulatkan dua tempat. Yang pertama, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum hum fi. Hum fi ni hukum di izhar syafawi iaitu menyebut mim tu dengan jelas. Jadi bila dia kata jelas, mim tu mesti sempurnakan bunyi dia dengan keadaan macam mana? Merapatkan bibir atas dengan bibir bawah tu betul-betul rapat. Hum. Kadang-kadang sebab apa tahu dia jadi tak berapa rapat? Sebab dia pergi mim tu kepada fa terus. Sebab mim dengan fa ni tempat keluar huruf yang sama, huruf bibir. Cuma beza dia mim rapat dua-dua bibir. Kalau fa ni bibir atas, gigi atas kena dekat perut bibir bawah. Dia bukannya guna dua bibir. Jadi dia tak boleh baca wa yamudduhum fi. Ada yang baca dia bergantung ataupun menyangkutkan mim tadi tu pada fa. Tapi dia tak dengung. Dia baca wa yamudduhum fi. Dia tak selesai pun. Dia tak bulat bunyi mim tu. Dia kena bulatkan dulu. Wa yamudduhum fi. Hum fi. Kita dah pastikan mim tu betul-betul bentuk mim, betul-betul rapat bibir, baru sebut fa. Wa yamudduhum fi. Okey. Kemudian seterusnya ayat 15 yang kedua tu yang saya bulatkan iaitu fi tughya. Ni ramai juga tadi yang sebut ghain tu dia ada qalqalah. Ghain tak boleh lantun tak kisahlah setiap minggu pun kalau kita jumpa ayat yang memang ada huruf ghain mati saya akan sebut juga.
Bukannya bukan kata saya sebut tu mengingatkan tu sebab lupa. Kita tak lupa tapi kita dah terbiasa menyebut ghain tu dengan qalqalah. Betul Kak Sulamah angguk tu maknanya betul lah tu. Kita dah tahu dah ghain tu dia tak boleh lantun tapi kita dah orang kata ala bisa tegar biasa. Kita selalu membuat kesilapan yang sama tu. Jadi perlu diingatkanlah ni. Fi tughyanihim. Dia ada sifat rakhawah tapi dia bukan qalqalah. Iaitu apa rakhawah? Rakhawah itu melepaskan suara. Tu tu tak apa. Jangan ya. Itu nampak jelas lah ketara dia punya qalqalah. Okey, kemudian ulaikal ladzina ishtara. Ini yang paling banyak kesilapan kat sini. Yang saya sebut tadi lah, mesti jaga betul-betul ra tu dibaca dengan tebal. Kemudian tarawuddala, jangan baca tarawuddala. Dala, dot, sama juga kategori macam ta. Di antara huruf-huruf yang kuat sifat dia. Dia 4 beradik huruf yang dalam banyak-banyak 29 huruf tu yang agak banyak kekuatan pada sifat adalah sad, dad, ta, za. Yang mana bila 4 huruf ni mati ke, baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, dia tetap juga dengan kekuatan dia. Okey, jadi dia tidak mengurangi. Okey, baik. Kemudian tadi fama rabihat tijaha ni ada segelintir lah yang baca ha tu jadi ha dan sebagainya. Okey. Itu yang saya bulatkan. Okey, saya padam. Dan secara umumnya, secara keseluruhan, kalau kita perhatikan daripada ayat yang ke-12 hingga ayat ke-16 yang kita baca hari ni, apa yang kita nampak dekat hujung ayat? Semuanya hukum ma'arid li sukun. Kita kena baca 3 wajah kan. Kita pilihlah sama ada kita nak baca 2, 4 atau 6 harakat. Tapi perlu diingatkan setiap pada waqaf ayat itu, penghujung tu tak ada huruf yang bertanda sabdu. Betul? Kenapa saya sebut benda ni? Bila kita baca menekan macam mana? Contoh ayat 12, saya cuba tengok ayat 12 yang hujung. Walakin la yash'urun. Walakin la ya'lamun. Berhati-hati. Itu pun sebenarnya dikategorikan huruf yang ditekan seolah-olah ada sabdu tapi dia tak dengungkan sahaja 2 harakat. Nampak? Yash'urun. Ditekan. Yang seeloknya walakin la yash'urun. Mati sahaja. Jangan tekan lagi. Melainkan kalau hujung tu memang ada nun, ada sabdu. Contoh macam jaya bihin. Bihin tu tak apa. Kalau macam ni jangan ditekan. Macam kita pun dah terbiasa juga dengan cara macam tu. Mustahzi'un, ya'mahun. Tu hati-hati. Jangan sampai dia jadi seolah-olah bersabdu. Sebab apa? Bila bersabdu ni sebenarnya kita menambah, seolah-olah menambah satu huruf kan. Huruf bersabdu tu kan asalnya 2 huruf. 2 huruf yang digabungkan, 2 huruf mati digabungkan maka dia jadi tanda sabdu tadi. Okey, ada soalan lagi untuk ayat yang kita baca hari ni? Ustazah, saya nak tanya, kalau ayat ke-14 tu macam kalau saya tak cukup nafas, boleh tak saya berhenti dekat syayatinihim qalu. 14. Saya bukan. Wa idza laqul ladzina amanu. Boleh tak akak berhenti kat situ kalau tak cukup nafas? Payah sikitlah tu. Tapi memang sampai situ je ke Kak? Andai kata macam kalau kita ni ada problem nafas ke, boleh tak berhenti ataupun kalau dah terpaksa tu tak apalah, jangan sampai kita curi nafas. Kalau betul-betul terpaksa, memang kita ada masalah pernafasan, contoh kan paru-paru kita memang tak sihat, memang nafas pendek je, 2-3 kalimah je berhenti. 2-3 kalimah je berhenti. Lebih baik daripada kita baca ayat panjang tapi kita mencuri nafas. Okay, faham. Okay. Tapi apa pun kita belajar ni sambil cubalah. Cuba mana yang boleh. Yang tak boleh tu kita tak boleh nak buat apa kan. Kita dah usaha. Jadi kita ambil pendekatan biar pendek-pendek. Jangan kita baca panjang tapi curi nafas. Terima kasih Ustazah. Ustazah nak tanya? Ya, boleh Bonda. Okey. Tadi Ustazah kata tak kita punya Bonda. Ayat saya tak buka nama. Okey. Ayat 12 hingga 16 dia punya wakaf dia tu ma'rif sukun kan? Betul. Ma'rif. Kalau kita baca 4
Mesti daripada awal 4, mesti akhir pun 4 ingat ke? Dia bukanlah kata mesti. Kalau kita baca 4 dari awal, bila kita dapat baca sampai akhir tu 4 juga, maknanya kita dapat keseragaman bacaan tu. Jadi tak salah lah kalau misalnya Tak. ayat pertama 24 yang tu Tak yang salah kedua tu pun, dua. tapi bila kita dah tahu, dah belajar ni, biarlah seragam. Bacaan tu tersusun, kemas saja kan. Gitu. Kalau 6 semua. Kalau 2 semua. Gitulah. Okey, bunda? Boleh? Okey. Okay, Terima kalau tak kasih. ada, okay, sama. Kalau tak ada soalan, saya rekodkan dulu bacaan seterusnya. Lepas tu kita Ustazah, masuk. Ustazah. Ya. Kalau bacaan yang ada qalu tu kita boleh berhenti lah ya? Berhenti dekat qalu. Lepas tu ambil balik qalu. Oh, okey. Sebaiknya. Ustazah, saya ada soalan. Ya, ya Kak Naili. Macam soalan Kak Naili. Sebutan raw tu, Ustazah kata kan kita kena sebut tebalkan raw. Tapi bila ada orang baca raw tu jadi ra, dia mengubah makna tak? Kesalahan dia besar ke kecil? Kesalahan kecil. Nah, itu kategori kesalahan kecil dan tak mengubah makna. Okey, itu kategori lahanun khafi disebut. Walau bagaimanapun kita cuba untuk memperbaiki sebab kesalahan kecil ni pun tidak disukai juga oleh Allah. Kalau boleh biar smooth lah. Tapi macam mana pun katalah kita belajar, bukan tak belajar, tapi kita cuba sedaya upaya kita, katalah 80% je, tak dapat 100% pun. Tak apa, tahap tu je lah kita. Macam tu. Di samping kita sentiasa istiqamah, berusaha perbaiki kan. Itu tak ada masalah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, lagi? Ada? Tak ada. Kalau tak ada saya terus. Okey, kita tengok hari ni saya bacakan. Apa benda yang keluar ni? Ya, Okey, saya cuba baca daripada ayat 17 hingga ayat 21. Hari tu saya hantarkan rakaman. Ya, betul. Sekejap أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Ayat 18 sampai berapa tadi? 21 eh? Okey. Kita masuk buku tahsin. Guna itu. Pinjam. Sebab saya punya buku lama. Sama. Tak sama. Dalam dia ada yang tak sama. Okey, I stop share ayat. Alhamdulillah. Hari tu kita sambung je. Kita dah masuk bahagian sifat huruf yang keberapa gitu? Muka surat 21 Ustazah. 21 eh? Ini 21. Kita habis 20 hari tu. Hari tu baru habis. Oh, maknanya saya belum terangkan secara terperinci setiap sifat ni. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dah sampai yang apa? Rohawat, tawasud dan syiddah. Bahagian suara dengan bahagian udara tu saya dah jelaskan lah tu huruf-huruf dia. Ya, rohawat, tawasud. Ya. Okey. Baik. Maknanya kita masuk muka surat 21 yang belah bawah. Betul. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok bahagian yang kanan sekali, yang warna kuning tu, yang dilabelkan kuning itu bahagian pangkal lidah. Kita tahu semua tahu pangkal lidah kat mana? Ni tak guna. Siapa tahu pangkal lidah kat mana pangkal lidah? Katalah tapak tangan kita. Cuba tunjuk semua pangkal lidah dan pangkal lidah. Yang bawah ni pangkal tau. Yang ni ujung. Yang kita duk keluarkan hujung lidah dekat gigi. Ni ujung. Ni pangkal Jadi kita nak ceritakan huruf yang diangkat bahagian pangkal lidah ni. Kat sini pangkal lidah sama ada diangkat ataupun diturunkan adalah huruf-huruf tertentu. Okey, kita tengok nombor 5 lawan dengan nombor 6 tu. Okey, nombor 5 tu lidahnya terangkat, nombor 6 tu lidahnya turun. Macam mana cara kita nak mengangkat? Kita tengok huruf yang kita nak sebut pada bahagian lidah yang terangkat itu hanya 7 sahaja huruf dia, iaitu dalam rangkaian khussa, dhaltin, qiz. Bila kita sebut huruf dalam rangkaian kata tu pun susah nak sebut dan dia berat kan? Sebab apa berat? Sebab masa kita sebut tu pangkal lidah kita dah berada di lelangit belah belakang. Sebab tu dia jadi berat. Tapi kalau kita sebut khussa, dhaltin, qiz tu kita kata ringan aja, rasa macam senang aja nak sebut. Bunyi tu seakan-akan macam huruf yang 7 ni tapi pangkal lidah kita tak terangkat sebenarnya. Jadi suka saya ingatkan juga huruf isti'la ini apabila dibunyikan tu tebal bukan disebabkan kita memuncungkan bibir tapi sebab kita mengangkat pangkal lidah tu barulah betul-betul bunyi tu fasih dari segi sebutan Arab lah. Kalau kita sebut tu tidak mengangkat pangkal lidah dia akan jadi nipis ataupun tebal tapi tebal Melayu orang kata. Okey, jadi kita cuba pecahkan daripada rangkai kata tu khussa, dhaltin, qiz. Jadi nak pecahkan sebut satu-satu huruf dan kita matikan. Ataupun kita mati pun boleh lah. Kita matikan contoh kalau kha, dia bukan sekadar kadang-kadang kan ada setengah daripada kalimah ataupun ayat tu kha tu dia bunyi tapi dia nipis. Dia tak boleh tapi sebab dia kena angkat pangkal lidah. Kalau huruf kha betul tapi dia tak angkat pangkal lidah. Itu beza dia. Dari segi bunyi ada nampak tak beza dia? Kalau kita tak angkat pangkal lidah bunyinya Kalau kita angkat pangkal lidah bunyinya tapi berhati-hatilah bila kita nak menebalkan kha tu
Jangan pula kita tebalkan juga hamzah kat depan. Tak kisahlah hamzah ke ataupun huruf apa pun yang kat depan tu kalau dia berbaris atas dan huruf itu bukan huruf yang tebal, tetap dengan dia punya sifat nipis dia baru masuk pada huruf kha. Sad, as. Boleh kita boleh buat masing-masing, cuba. As bukannya as. Bila kita banyak muncung bibir as, sebenarnya dia menolak kita punya sebutan yang tepat dan lidah tu tidak terangkat penuh. Kalau kita dah fokus, kita fokus pada bibir kat depan muncung. Jadi kita tak fokus dah pangkal lidah. Kita cuba lepas ni sad tu jangan muncung. As. Kemudian bod, al. Jangan lantun. Ni. Mungkin kalau satu kalimah sebutan al masing-masing tak lantun lah. Tapi bila baca tu dia nak juga lantun Ad dah sedap. Okey. Ghain macam mana yang kita jumpa tadi pada satu kalimah. Apa tadi kalimah dia? Tapi ghain tu mati kan? Jangan lantun. Au. Gitu. Itu sahaja dan tebal. Jangan baca ar. Pada surah Al-Fatihah pun ada kan? Ghairil maghdu. Jangan nipis. Ghairil maghdubi. Itulah ghain. Tazam, nak tanya. Ya. Kadang sebutan ghain ni kan dengan kha tu, kadang tu kita nak kuatkan ghain tu, kadang kita cakap macam ram tu bunyi dia. Macam kha. Dia macam terlepas. Kalau dia terlepas bunyi angin, kha lah jadi. Yang ini bahaya. Kalau ghain ni dia bunyi tiba-tiba tertukar kha, nanti dia akan mengubah makna. Ada jugalah kalimah-kalimah yang bila sebut ghain tapi jadi kha, dia bertukar makna. Jadi kha tu kita lepaskan macam keluar angin Okey. Kita nak tahu apa beza antara ghain dengan kha. Soalan bonda ni sebenarnya dah sampai pada peringkat yang belakang sikit ni, tapi tak apa, dah tanya saya jawablah. Okey, apa perbezaan antara ghain dengan kha? Dari sudut makhraj, ghain dengan kha sama rumah. Dia dua beradik. Tapi perangai lain-lain. Sifat dia tak sama. Jadi ghain ni sifat dia menahan angin. Kha sifat dia melepaskan angin. Kemudian ghain ni dengan kha dari sudut suara dia sama-sama melepaskan. Kha lepas suara, ghain pun lepas suara. Tapi angin tak lepas pada ghain. Bila kita lepaskan ghain dengan angin, dia akan menyamai kha. Mana ada angin keluar? Yang keluar ataupun yang diheritkan ke depan tu adalah suara yang dilepaskan. Dia mengikut sifat lah. Kalau kita baca ghain tadi dengan suara dah ada, udara keluar sekali, maka dia akan jadi kha. Jadi perbezaan bunyi itu bergantung pada sifat pada huruf tersebut. Boleh bonda? Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Di samping kita tahu dari sudut teori, yang bagusnya kita kena betulkanlah, tahsinkan tu melalui talaki. Kita tengok mulut bunyi tu. Selagi tak betul, selagi tu kita betulkan bunyi huruf tu. Okey. Kemudian seterusnya to. To ni bila kita matikan, dia ada sifat qalqalah, yang mana qalqalah tu dalam bahagian sifat tunggal, nanti kita sebut kemudian. Tapi yang saya nak sebut kat sini, dia mati dia tetap tebal. Alto. Dia tak boleh alto. Allazi at'amahum. Banyak pula nanti pecahan dia. Nak kena qalqalah, lepas tu qalqalah tu tebal, dah tebal tu tak boleh putus pula. Tu kemudian. Ni kita nak cerita je huruf apa yang mengangkat pangkal lidah. Kemudian qaf pun sama juga. Aqa. Bila kita sebut betul-betul tebal, pangkal lidah tu insya-Allah akan terangkat ke lelangit lembut. Disebut lelangit lembut yang belakang aqa. Kemudian dha pun sama juga. Dha keluar lidah kat mana? Keluar lidah kat mana? Huruf dha tempat keluar kat mana? Dah bocor dah. Bagi soalan bocor. Dia kan macam sa dengan zal kan? Zal. Okey. Za. Tapi za tu dia 3 huruf tu sama kan za ni. Tapi dia tebal. Okey, betul lah tu. Okey, zal, sa dengan dha dia 3 beradik. Sama tempat keluar, iaitu hujung lidah dikeluarkan. Tapi apa yang membezakan antara sa, zal dengan dha? Sifat dia juga. Jadi sifat zal ini dia nipis. Sifat dha ni dia tebal. Jadi macam mana boleh dapat tebal dha tu? Mengangkat pangkal lidah tadi. Macam mana dapat nipis zal tu? Merendahkan pangkal lidah. Tu. Jadi kalau kita tengok
Bahagian nombor 5 tu dia letakkan 7 huruf. Jadi selain daripada 7 tu, semua yang 6 punya, iaitu istifal. Jadi dekat dalam 7 tu ada tak zal? Tak ada. Jadi zal tu dekat bawah lah, dekat bahagian istifal. Maka lidahnya tidak terangkat dan membunyikan zal itu dengan bunyi yang nipis. Okay. Itu pun perlu dengan talaki juga, memastikan za tu betul tak bertepatan, tak tebal tu macam mana kan. Okay. Baik. Ustazah, Zor tu Ustazah, nak tanya. Sekejap. Siapa? Ustazah nak tanya ni Zor. Boleh. Zor. Ya, sila. Zor ni dia angkat pangkal lidah. Ya. Dia angkat pangkal lidah, bukan ke dia tak payah keluarkan lidah Dia tak sama juga macam zal. Sama. Keluar juga walaupun Okay. pangkal lidah. Ya, hujung lidah yang dikeluarkan oleh za, zal dengan sa itu adalah makhraj dia. Makhraj tu apa tahu tak makhraj? Tahu. Tempat keluar huruf Tempat tu. keluar. Yang angkat pangkal lidah tu dia berkait dengan sifat dia pula. Oh, sifat dia. Sifat dengan makhraj ni dia memang bersatu. Macam irama dan lagu tak boleh dipisahkan. Macam huruf juga. Makhraj dengan sifat dia tak boleh lari. Dia tak boleh jauh. Dia bila sebut je huruf mengikut makhraj mesti keluar sifat dia sekali. Macam gitu. Dia kembar melekat. Barulah sebutan tu sempurna. Siapa tadi nak tanya? Sebelum Kak Siti Aisyah tadi ada panggil saya. Akan tanya macam sebutan Zor ni, dan kita kena macam termoncong sikit tak? Nak buat Zor ni kadang-kadang memang susah sikit. Betul. Bila Kak Suzana sebut susah, betul lah yang kita kata tadi, huruf isti'la ini adalah huruf yang berat. Bila kita rasa sukar nak sebut, itulah dia huruf isti'la. Bila kita sebut huruf isti'la dengan muncung, senang tak? Senang lah. Jadi huruf yang 7 ni bukan huruf yang senang. Jadi kita kena berusaha menyebut tanpa memuncungkan bibir. Tapi mungkinlah ada segelintir daripada kita ni dengar kan, kita mestilah, ni ramai yang belajar macam-macam tempat kan. Ada setengah yang kata ni soalan sensitif. Setengah kata tak apalah untuk baru-baru nak belajar muncungkan dulu. Tapi bagi pendapat saya yang saya belajar, macam mana pun bila dah kata huruf ini tak boleh muncung, jangan muncung. Walaupun kata alah baru nak belajar muncung dulu, tak boleh. Bila kita dah biasa dengan cara muncung, nanti kita tak nak angkat pangkal lidah. Dan daripada situ nanti sebutan tu memang tak fasih lah sampai bila-bila. Tu. Itu saya lah. Yang saya belajar begitu, jadi saya sampaikan begitu juga. Kita usaha, kita belajar kan, kita buat. Jadi macam Kak Suzana kata tadi, macam mana kita nak keluarkan huruf za tapi tebal tapi tak muncung. Hujung lidah aja, dia bukannya banyak sangat sentil keluar lidah tu. Minal za banyak sangat. Memanglah dia akan muncung kan. Sikit je hujung lidah. Apa tujuan hujung lidah tu disentil kan? Sebab tak nak ada bunyi desiran ataupun disebut sebagai sofir. Bila sebut sofir, nanti dia dah jadi macam huruf sod, zai dengan sin. Itu tak boleh. Dia dah jadi menyamai kan. Jadi za ni minal za. Sebenarnya kalau kita betul-betul mengangkat pangkal lidah za, insya-Allah hujung lidah tu dikeluarkan sikit tanpa memuncungkan bibir. Tapi perlukan kemahiran lah. Nak dapatkan kemahiran menyebut tu, cara dia apa? Yang paling berkesan, latihan yang berterusan. Itu. Boleh insya-Allah. Boleh Kak Suzana? InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okey. Ustazah, Ya? nak tanya. Ya Kak. Kita sebutan Zul tu kita kena kembangkan pipi Dia punya pipi tu tak semestinya kembang. Ada orang dia nak penuhkan pangkal lidah dengan tengah lidah naik tu dia akan kembung pipi. Ada setengah orang dia tak kembung pun tak ada masalah. Tu tak ada jadi pertikaian lah. Janji pangkal lidah tu terangkat dan kita punya lidah dikeluarkan. Minallah. Macam mana nak kembung pipi? Minallah. Tak reti saya ngembungkan pipi. Setengah orang rakyat kena, setengah orang cakap lagi kena betul. Ada setengah tu dia besar kan, mungkin sebab dia menolak suara tu keluar minallah. Adalah sedikit. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey. Ustazah nak tanya. Ya. Apa ni kalau setiap huruf ni dia tak ada yang moncongkan mulut dah kan? Tak. Kecuali kalau huruf isti'la ni baris depan tu je. Okey. Cubalah kita letak huruf tu dengan baris atas semua. Kha, sa, ba, ta. Apa lagi lepas ta? Salah. Kha, sa,
Bo, ro, to, ko, lo. Dia mungkin bulat lah mulut tu. Macam seolah-olah bunyi O gitu kan. O macam tu. Tapi dia tidaklah. Kho, so, do, to, moncong lebih tak. Tak comel lah. Moncong kan. Okay. Terima kasih Zah. Sama. Okay, jelas Siti Hajar? Jelas. Okay. Tapi kalau macam ada anak murid lah, mungkin ada di antara kita yang mengajar juga. Kalau anak murid tanya, kena bagi tahu dengan yakin lah. Menunjukkan kita tahu yang itu memang tak boleh muncung pun sebenarnya. Okay. Alright. Okay, jadi selain daripada huruf yang 7 tadi, semua huruf istifal dan jangan dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Bo, to, so, itu salah. Jadi cara ni macam mana? Senyum sikit. Bukanlah kata senyum banyak sangat. Maknanya naturalkan kita punya sebutan huruf. Ba, ta, ta, ja, ha. Kho tebal balik tadi sebab istilah. Da, za. Dia tak boleh baca menyamai kadar pada isti'la tadi. Itu yang membezakan. Tapi sebenarnya dalam 10 sifat berlawanan ni yang paling ketara lah. Yang banyak kesilapan kita ni orang Melayu antara makhraj, bukan makhraj, antara sifat isti'la dengan istifal ni. Banyak dia kenegerian orang kata. Ni pun sensitif juga ni. Saya tak kata siapa-siapa tau. Kadang-kadang saya sendiri pun baca nak ngikut cara kita kan. Macam kita bercakap. Kedah ke, Perak ke, Johor ke, semua terkena ni. Okey, baik. Itu bahagian pangkal lidah. Okey, kemudian kita tengok bahagian tengah lidah pula. Bahagian tengah lidah maknanya di depan sikit lah. Ni tadi pangkal. Kemudian ini tengah. Tengah ni ke depan sikit lah. Ke atas sikit. Okey, kat situ nak sebutnya tentang ruang dia. Antara tengah lidah dengan kita punya lelangit atas ni. Dia naik ke tak naik tu maknanya tengok ruang tengah tu sama ada dia terbuka tu terbuka luas ataupun dia terhimpit atau tertutup. Ada huruf-huruf yang membuka, ada huruf-huruf yang menyebabkan ruang antara lelangit dengan lidah yang tengah tu tertutup. Okey, apa huruf dia? Ni lagi sikit nak ingat daripada huruf isti'la tadi. Isti'la ada 7 tapi itbaq ada 4 sahaja. Ini yang kita selalu sebut 4 beradik ni. Huruf 4 beradik. Okey. Apa hurufnya? Kenapa kita sebut huruf 4 beradik? Sebab dia punya susunan tu tepat pada susunan daripada alif sampai ya tu kan. Susunan sa, dha, ta, za. Jadi mudah kita nak ingat. Yang saya sebut saya sebut masa kita baca tadi. Antara huruf yang kuat adalah huruf yang 4 ni. Sad, dad, ta, za. Kenapa saya kata kuat? Kerana ketika kita membaca dan menemui huruf yang 4 ni, sama ada mati atau berbaris, bukan sekadar pangkal lidah aja yang naik ke lelangit sebenarnya. Tapi tengah lidah pun dia terangkat naik ke lelangit, menyebabkan ruang di tengah-tengah dalam mulut itu tertutup ataupun terhimpit. Dia jadi ruang tu sempit. Itu itbaq. Tadi kita dah rasa 7 huruf ni bila terangkat pangkal lidah bunyinya berat dan tebal. Rupanya ada lagi satu tempat iaitu tengah lidah yang diangkat supaya huruf tu tebal. Maknanya huruf tu dah lah 4 huruf ni tadi, huruf itbaq ni dah ada pada isti'la. Kan? Ada pula pada itbaq. Bermakna betul-betul tebal. Okey, tapi 4 huruf sahaja. Mana lagi 3? Apa hurufnya? Kha, ghain dengan apa yang tak ada? Qaf. 3 tu tak ada. Kha, ghain dengan qaf hanya ada pada isti'la tapi tidak ada pada itbaq. Maknanya bila sebut huruf kha, ghain dengan qaf, pangkal lidah aja terangkat. Tengah lidah tu tidak terangkat dan masih lagi ada ruang yang luas dan terbuka. Okey, apa sebab dia? Siapa tahu apa sebab kha, ghain dengan qaf tu tidak dikategorikan sifat itbaq? Siapa tahu? Agak-agak. Main agak-agak lah. Boleh? Agak-agak boleh jawab tak? Rasa-rasa? Rasa-rasa lah, rasa-rasa. Dia lepas. Lepas macam mana tu bonda? Tak puas lah tak nampak muka bonda. Sebab kolkolah tu Ustazah. Dia Sebab apa? Kolkolah. Rahman. Kolkolah. Tak juga, kolkolah qaf je. Kha dengan ghain tak ada kolkolah. Baik-baik jangan baca ghain ara. Aku pun kalah juga tapi dia himpit juga Sebab macam mana?
Okey, gini. Dia sebab kha dengan tapi zat tadi pun kita tak boleh lepas, kita tahan juga Qaf tu tak tahu. Saja saya bagi peluang kan. Kot lah ada yang tahu. Okey. Okey, apa sebab kenapa kha, ghain dengan qaf ini bukan huruf itbaq? Kita berbalik pada tempat keluar 3 huruf tersebut. Kha keluar kat mana? Bawah sini. Ujung halkum. Apa? Kha keluar kat ujung halkum kan? Ghain pun sama keluar dekat ujung halkum. Qaf pangkal lidah dekat dengan hujung halkum. Maknanya kha, okey, kha dekat bawah ni lah kan. Kha ni dekat bawah. Hujung halkum lah kiranya. Lepas tu ghain pun kat ujung halkum. Qaf dekat pangkal lidah. Berjiran tak dengan kha dengan ghain ni tadi? Qaf berjiran. Jadi bila kedudukan 3 huruf ni dekat sini, pangkal lidah, jadi huruf tu dia tak keluar dekat tengah-tengah ni, maka bila kita sebut dia akan melibatkan isti'la sahaja, mengangkat pangkal lidah. Dia tak naiklah dekat sini sebab huruf tu tempat keluarnya jauh daripada tengah lidah. Sebab tu kha, ghain dengan qaf tidak dikategorikan huruf itbaq. Dia hanya huruf isti'la sebab dia melibatkan pangkal lidah. Sebab huruf tu jauh ke belakang. Tapi huruf lain iaitu sad, dad, ta, dha belah depan. Jadi dia memang kena kat sini. Dia boleh mengangkat tengah lidah. Jadi kha, ghain dengan qaf tu tidak terlibat pada itbaq. Itu jawapan dia. Kalau kita nak tahu. Sebab ada juga yang tanya kan. Isti'la ada 7, tiba-tiba itbaq kenapa 4? Kenapa tercicir lagi 3 ni? Itu sebab dia. Sebab dia apa? Kedudukan makhraj huruf tersebut berada jauh di belakang dan dia tidak menghampiri tengah lidah. Itu jawapan dia. Okey, faham tak? Jelas Okey, baik. Kemudian jadi selain daripada sad, dad, ta, dha tadi, semuanya dikategorikan sebagai huruf infitah. Termasuklah kha, ghain dengan qaf. Okey. Dan akhir sekali kita tengok bahagian yang bibir dengan hujung lidah tu yang warna coklat tu. Dia tulis antara lancar dengan sekat. Lancar tu maksudnya sama ada lancar menyebut ataupun senang ataupun kedudukan dia berada di hadapan. Depan tu kat mana? Antara bibir ataupun hujung lidah. Tapi sekat tu maksudnya kat sini dia sukar dan kedudukan dia belah dalam sikit. Jadi kalau kita tengok kat sini huruf idlaq ada 6 saja. Firra min lubbin. Itu dia punya rangkai kata dia. Firra min lubbin. Apa huruf dia? Fa iaitu di bibir, ra hujung lidah, mim bibir, nun hujung lidah, lam hujung lidah, ba huruf bibir. Jadi dia lancar dengan sekat ni maksudnya yang mudah dengan yang susah. Tapi tidak semestinya susah tu maksud dia kat sini susah sebut. Tapi kedudukan huruf tu kita tengok berada di mana. Tu. Okey, ini yang bahagian idlaq. Ya saya. Kedudukan huruf tu maksudnya keluar makhraj dia ke? Tempat keluar huruf tu. Ya. Ra tu dia dekat hujung lidah ke ra? Cuba bonda sebut. Ra. Cuba matikan. Ar. Bergetar tak hujung lidah bonda? Tapi ada orang tanya dia kena letak ra tu ujung lidah letak kat tengah langit. Betul lah. Betul lah. Yeah. Betul. Ar. Dia naikkan ke atas tapi dikategorikan hujung lidah. Sebab dia melibatkan bila dia kata lancar ni, izlaq ni dia melibatkan hujung lidah dengan bibir. Tak kisahlah hujung lidah tu pergi mana pun. Tapi dia melibatkan hujung. Ar. Tapi bonda bunyi ra tu mesti bunyikan takrir. Jangan ar. Takrir tu apa takrir? Dia bergetar. Bergetar. Jadi kena ger. Tu. Tapi jangan banyak sangat. Jangan bunyi ar. Banyak sangat tu. Datang ayam kang. Ar. Ar. Okey. Boleh bonda? Boleh. Okay. Cuba. Sebab saya macam kat apa, biar lama sikit bahagian makhraj sifat ni kita betul-betul memahami. Jadi mudah, dia sebenarnya membantu untuk kita perbaiki sebutan huruf. Okey, jadi saya dah terangkan tapi tak terperinci lagi sebenarnya ni. Okey, yang kita dah tengok kat sini sifat berlawanan. Yang saya boleh ulang balik kat sini adalah dia ada 10 sifat
5 lawan dengan 5. Yang pertama apa dia? Jahar lawan hamas. Yang mana jahar tu apa, ingat tak? Jahar tu tahan udara atau tahan angin. Hamas tu lepas udara atau melepaskan angin. Antara dua sifat ni kita ambil huruf yang mudah untuk kita ingat, iaitu fahathahu syakhsun sakat. Ya, ada 10 sifat hamas. Yang selebihnya 19 itu adalah bersifat jahar. Itu yang pertama. Yang kedua, syiddah lawannya rokhawah, dan pertengahan tu ada satu sifat yang disebut sebagai tawasud. Syiddah lagi sikit daripada sifat hamas tadi. Ada berapa? Ada 8 je. Hamas ada 10. Okey, syiddah, ajid, qatin, bakat. 8 je. Lepas tu tambah sikit lagi dengan tawasud, ada 5. Apa huruf dia? Lin Umar. Lin Umar adalah sifat yang berada di pertengahan. Melepaskan suara tidak, menahan suara pun tidak. Duduk tengah-tengah, 50-50. Dan yang selebihnya semua bersifat melepaskan suara ataupun disebut sebagai rokhawah. Itu sifat yang kedua. Pasangan yang ketiga yang kita baru masuk hari ini tadi, iaitu isti'la lawannya istifal. Isti'la mesti mengangkat pangkal lidah, istifal tidak mengangkat pangkal lidah ataupun disebut kat situ turun. Maknanya duduk je lah ontok-ontok. Dia duduk diam-diam. Tahu ontok-ontok? Orang Minang cakap ontok-ontok tu duduk diam-diam. Jadi apa huruf dia? Kita ambil saja huruf yang isti'la. Huruf isti'la lagi sikit daripada yang cidah, yang ajid, qatin, bakat. Tadi ada 8. Huruf isti'la ada 7. Khusa, daltin, qid. Jadi selain daripada 7 huruf itu, semua huruf pangkal lidah yang tidak terangkat, iaitu istifal. Kemudian pasangan yang keempat iaitu tengah lidah. Sama ada tengah lidah itu dia naik ke atas menghimpit ataupun dia terbuka sahaja ruang, dia tidak menghimpit. Lagi sikit, makin lama makin sikit kan. Apa huruf dia? 4 je. Sad, bod, po dengan za. 4 huruf itbaq. Selain daripada huruf itbaq, semuanya huruf infitah. Dia tidak menghimpit ruang kat dalam tu, maknanya dia luas, dia terbuka. Infitah tu maksudnya terbuka. Dan akhir sekali, pasangan yang kelima iaitu idlaq lawan dengan ismat. Idlaq itu yang lancar ataupun mudah, ismat itu yang tersekat ataupun berada di belah dalam. Jadi yang kita tengok kat sini huruf yang apa yang kita nak kena ingat, firra ataupun kat sini farra. Farra pun boleh. Sebenarnya dia letak rangkai kata begini supaya kita mudah nak ingat. Farra min lubbin. Dia ada 6. Farra mim nun lam ba. Okey, jadi yang selebihnya itu adalah huruf ismat. Ustazah nak tanya boleh? Boleh. Saya tak nampak huruf lin kat sini. Waw dengan ya. Dia sebenarnya huruf lin tu huruf tambahan tu. Sebab apa dia tak letak? Sebab dia dah letak dalam al-jauf sekali. Dia berkongsi tu. Bila kita sebut au ataupun ai, dia bergerak tu dalam keadaan lembut. Sifat lembut tu memang maksudnya semula jadi, dia tak hilang. Dan bila kita sebut lin tadi tu, dia ada juga al-jauf kat situ. Yang mana waw dengan ya ni dia berlega-lega kat tengah-tengah tu. Dia tak masuk dalam ni. Okey. Satu lagi sebab lin ni dia sifat dia bukan sifat berlawanan. Yang kita baru cerita ni sifat berlawanan. Bonda selalu advance je soalan dia. Cuba kita tengok balik muka surat 20 yang atas tu Bonda. Kan atas tu sifat berlawanan nombor 1, sifat yang unggul ataupun sifat tunggal tu nombor 2 kan? Ada tak lin kat situ? Ada benda nampak. Tak apa. Maknanya kita nak tahu lebih lagi. Okey, setakat ni jelas tak? Memahamkan macam mana sifat huruf tu? InsyaAllah jelas. Tapi nak praktis tu, nak sebut tu lah yang boleh. Nanti kan Bonda lepas habis penerangan sifat apa semua ni, kita ada satu-satu huruf macam ni kan? Kan ada macam ni huruf-huruf ain, lepas tu dia ada letak sifat sekali, berderet-deret sifat. Jadi masa kita menyebut ni nanti ada sifat dia keluar sekali, masa tu saya terangkan lagi kat mana bunyi sifat ain tu ada tawasud, kat mana yang ada jahar, semua kita akan belajar perlahan-lahan kaya. Nampak senang, susah sebut. Nampak senang belajar, mungkin dari segi teori senang faham. Dari segi praktikal tu agak sukar lah sebab sebutan tu sebutan Arab.
Kita Melayu lah. Susah lah sikit nak sebut. Tapi pemahaman tu insya-Allah boleh. Okey, baik. So, sebab dah terbiasa masa dulu saya belajar dia tak ada penekanan makhraj dengan betul. Budak sekarang tengok cerita saya dia sebut pandai sebab guru cukup makhraj betul. Ya. Sebab tu macam dulu kan kita belajar janji panjang pendek betul. Hukum dengungnya cukup kan. Cukuplah tu. Itu pun dah kira hebat lah kan. Betul tak? Tapi bukanlah benda ni sebenarnya memang daripada dulu lagi dah lama, cuma tidak diberi penekanan je. Mungkin cara pemahaman orang dulu lain. Maknanya bila orang dulu tu dia dah faham panjang pendek, sebutan pun memang dah bagus dah. Macam sekarang ni kita ni ialah zaman ni berubah. Lepas tu macam-macam pula pengaruh lain pula di sekeliling kita dengan kita masa kecil tu macam mana. Anak kita sekarang ni macam mana dengan kehidupan dia kan. Jadi banyak faktor lah yang menyebabkan rasa benda ni senang tapi makin lama kita rasa makin sukar. Makin kita rasa macam jauh kan. Jadi sekarang ni dia banyak lah. Dah banyak dah sebenarnya dia bukukan tentang makhraj dan sifat huruf pada buku-buku tajwid yang memudahkan lagi sebenarnya untuk kita lebih faham. Jadi sebenarnya yang utamanya bila kita belajar tajwid ni mesti memahami untuk hak dan mustahak pada hukum tersebut. Hak tu dikategorikan pada sifat dan makhraj. Mustahak tu dia datang kemudian, datang pada hukum-hukum macam dengung, ikhfa, idgham, izhar, tebal nipis, itu datang kemudian. Tapi yang kita nak kena betul-betul memahami adalah makhraj dengan sifat huruf tu dulu. Macam kita nak kenal orang kan, kita kenal orang tu tak boleh kenal macam tu aja. Kalau kita nak lebih rapat dengan dia, maknanya kita nak kena tahu sifat-sifat yang ada pada dia, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Yang dia tak suka kita jangan buat, yang dia suka kita buat. Macam ni juga huruf. Yang dia kata tak boleh keluar lantunan, jangan keluarkan lantunan. Yang dia kata makhraj tu rokhawah, kita kena rokhawahkan. Macam tu juga. Samalah. Maknanya itu menunjukkan bila kita dapat sebut sebutan huruf tu dengan tepat, bermakna kita sangat rapat dengan dia. Tu. Motivasi sikit untuk saya juga. Kan dah ada tajwid tapak tangan ni Ustazah. Dah keluar dah tajwid tapak tangan sekarang. Itu namanya jari tajwid. Jari tajwid. Anak saya belajar pakai itulah buku jari tajwid. Tapi kalau kita tengok buku tu, budak-budak memang suka pakai, mak budak pun suka. Lawa dia punya buku tu. Jadi senang kita nak hafal. Okay. So untuk hari ni habis dulu penerangan bahagian sifat berlawanan yang 10 tadi. InsyaAllah nanti kita tak habiskan kat sini bahagian sifat ni. Kita kaji lagi. Dari sudut sebutan huruf satu persatu. Nanti insyaAllah kita akan sambung di muka surat yang ke-22. Okay. Ada soalan lagi tak? Ni jari tajwid. Ni kan? Ya, saya pun ada. Macam-macam cara nak suruh kita ni mengingat dengan ada puzzle lah macam lah. Ni saya pun ada ni ada wakaf ibidak semua ada lah. Macam-macam sekarang kaedah. Okay. Ada soalan? Tak ada? Jelas Kalau tak jelas tanya tau. Apa dia? Okey, kalau tak ada kita tutup dulu. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Minta maaf lagi sekali tadi kelewatan kita start tadi.